Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah ala ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh dengan barakah ini. Bersama-sama kita dapat salat berjamaah, masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmatul afiyah, nikmat kesehatan, nikmat kita masih berada di dalam agama Islam yang merupakan salah satu nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Suatu ketika disebutkan bahawa seorang ulama daripada kota Mesir, daripada ulama Al-Azhar, keluar daripada rumahnya berjalan kaki ingin menuju kepada masjid ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan yang menuju kepada masjid juga dia melihat ada seseorang di dalam perjalanan juga untuk pergi ke gereja, iaitu seorang priest, seorang sedang berjalan dan dia pun sedang berjalan nak pergi ke masjid pagi-pagi buta, pagi-pagi subuh. Maka apabila dia melihat padri tersebut yang di dalam perjalanan menuju kepada gereja, di dalam keadaan dia di dalam perjalanan menuju kepada subuh, menuju kepada masjid untuk solat subuh, maka dia jatuh pingsan, tidak sedar kecuali beberapa waktu. Dan apabila dia sedar, ditanyakan kepada beliau, kenapa, apa yang terjadi? Maka kata beliau, seseorang yang hatinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang sentiasa ingat kepada Allah akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, aku bangun pagi-pagi bersegera ingin ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Apabila aku melihat orang tersebut mengingatkan kepada aku, ya Allah, betapa besarnya nikmat Islam, betapa besarnya nikmat Allah memilih aku untuk menjadi seorang muslim. Kalaulah aku bangun seperti dia tadi itu, berjalan menuju kepada gereja dan bukan dibesarkan dan bukan dilahirkan ke dalam agama Islam, maka bagaimanakah kehidupan aku? Maka dengan itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, nikmatul Islam, kata ulama, adalah merupakan salah satu nikmat yang terbesar. Nikmatul Islam kafa biha min ni'mah. Nikmat mensyukuri nikmatul Islam ini mencukupi dibandingkan segala nikmat-nikmat yang lain. Nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat rezeki dan sebagainya, nikmat Islam sudah mencukupi. Karena orang yang mempunyai agama Islam, yang berada di dalam agama Islam, akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala syurga Allah kelak di akhirat. Itu kita harapkan dan itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah menjadikan kita orang Islam sehingga akhir umur kita meninggal juga di dalam keadaan seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Beberapa waktu saya di Bintul ini, alhamdulillah saya melihat beberapa masjid yang mana mereka banyak menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti setelah salat subuh tadi kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah bersabda, juga tertulis di dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir, maka Allah Subhanahu dalam keadaan thani rijlaih, di dalam keadaan kakinya masih di tahiyat, dalam keadaan dia masih duduk di dalam keadaan tahiyat, di dalam keadaan dia tidak bercakap dengan sesiapa dahulu 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia 10 pahala. Wa maha bihinna 10 sayiat, dihapuskan 10 daripada dosanya. Wa rafa'alahu bihinna 10 darajat, naikkan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 darajat di sisi Allah. Wa kun lahu 'adun ataqa 4 riqab, dan seolah-olah dia telah membebaskan 4 orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kun lahu hirsan hatta yumsi,
Daripada pagi sampai malam, wirid ataupun zikir tersebut menjadi sebab menjaganya, melindunginya sampai kepada waktu malam. Dan apabila dia membaca pula pada waktu malam, juga mendapat fadilat yang sama. Daripada malam sampai pagi dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa pentingnya kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW di akhir zaman. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis baginda Rasulullah SAW, "Man ahya sunnati fi fasad ummati falahu ajru syahid." Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW di waktu zaman fasadnya ummah, ramai orang jauh daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka satu pahala sunnah Nabi sama seperti orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, falahu ajru mi'atu syahid, sehingga dia mendapat pahala 100 orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu baginda Rasulullah SAW memberikan bisyarah, khabar gembira bagi orang-orang yang berada di akhir zaman, yang masih mempunyai semangat untuk melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Rasulullah SAW, nanti akan datang suatu zaman yang mana ini adalah merupakan ayyam sabr. Perlunya kita bersabar banyak, kata baginda Rasulullah SAW. Karena pada zaman tersebut, seseorang yang akan berpegang kepada agamanya begitu sukar dan susah nak pegang kepada agama di akhir zaman, seperti mana Nabi SAW menyatakan, seperti seseorang sedang nak menggenggam akan bara api. Bara api, kata baginda Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya amalan orang pada zaman tersebut ka-khamsina minkum, kata Nabi SAW. Maka para sahabat rasa pelik. Ka-khamsin, kata Rasulullah SAW. Pahala orang yang melakukan di akhir zaman ini sama seperti 50 orang beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para sahabat, adakah khamsin minna atau minhum? Adakah 50 orang beribadah ini daripada kalangan mereka ke ataupun daripada kalangan kami? Karena kami, yakni para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata baginda Rasulullah, bal minkum. Akan tetapi kata baginda Rasulullah, pahala yang mereka akan dapat seperti 50 orang beribadah di jalan Allah daripada kalangan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ganjaran begitu besar untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Maka dengan itu moga-moga Allah sentiasa pilih kita untuk sentiasa hidup di dalam keadaan taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam keadaan dipanjangkan umur dan dalam keadaan sahah wal afiyah. Khairun nas, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Dan baik pula amalannya. Amalannya adalah merupakan amalan-amalan yang saleh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, di dalam perjalanan kita untuk melakukan amalan-amalan yang saleh, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk sentiasa bersatu di jalan Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dalam firman yang lain kata Allah Subhanahu wa ta'ala, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Dalam firman yang lain, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Banyak firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberitahu tentang bagaimana pentingnya kita untuk sentiasa bersatu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati yang tidak bersatu di jalan Allah, yang masih ada kebencian, kedengkian, ataupun hati yang tidak baik dengan orang lain, menjadi sebab seseorang itu tidak akan mampu khusyuk di dalam ibadahnya. Ibadahnya tidak akan khusyuk jika ada hatinya kebencian kepada sesiapa pun daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesiapa pun daripada seorang muslim, seorang mukmin, bila mana ada hatinya benci kepada orang lain, maka akan sukar dia nak khusyuk di dalam ibadah. Bacaan Al-Qurannya tak boleh nak khusyuk, zikirnya tidak boleh nak khusyuk,
Maka dengan itu Allah memberitahu wa'tasimu, berpegang kepada jalan Allah, kepada tali Allah Subhanahu wa taala, jangan berpecah belah. Cara untuk jangan berpecah belah, sentiasalah ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat engkau dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat lidah kita masih mampu untuk nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah memberikan nikmat al-aman, keamanan yang diberikan oleh Allah. Bayangkan kalau kita hidup dalam situasi peperangan, kita tak boleh nak beribadah, sukar nak pergi ke masjid, nak ke rumah Allah, tak boleh nak duduk bersama-sama untuk berzikir, mendengar ilmu dan sebagainya. Nikmat-nikmat yang besar yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah merupakan peringatan agar kita mensyukuri, agar kita menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan yang diridai oleh Allah. Suatu ketika disebutkan seorang daripada salafus salih, tidak silap saya adalah Ibrahim bin Adham. Suatu ketika beliau berjalan, Ibrahim bin Adham ataupun Sufyan al-Thawri, beliau berjalan dan melihat ada seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian. Matanya buta, badannya penuh dengan penyakit sopak, kedua tangan dia tidak ada, dan kedua kakinya juga tidak ada. Dia duduk di pinggir jalan, tetapi yang peliknya adalah lidahnya duk menyebut Alhamdulillah, 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 duk bersyukur kepada Allah. Sehingga di dalam berzikirnya kepada Allah berkata, Alhamdulillah, nikmat besar yang kau masih berikan kepada aku. Maka pelik salafus salih ini, orang salih ini pelik melihat apa yang disyukuri. Tak pernah lagi aku tengok orang yang lebih besar ujian daripada orang ini. Kedua tangannya tak ada, kedua kakinya tak ada, matanya pula buta, di dalam keadaan badannya pula dengan penyakit. Maka dia datang bertanya, wahai fulan, aku mendengar engkau duk menyebut Alhamdulillah, menyebut bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan aku nikmat yang besar daripada yang lain-lain. Apa yang kau syukuri? Aku tak nampak siapa pun lebih besar ujian daripada engkau. Maka dia pun berkata, siapa engkau ni? Maka disebutkan Ibrahim bin Adham ataupun Sufyan al-Thawri. Maka apabila mendengar nama tersebut, nama itu terkenal kalangan orang yang saleh. Kata beliau, kalau bukan kerana engkau, aku tidak akan menyatakan. Naam, memang betul aku diuji oleh Allah. Makan aku pun adalah hamba Allah, Allah gerakkan untuk suap aku, dan sebagainya. Dan aku berada dalam keadaan tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki. Akan tetapi kata beliau kepada Ibrahim bin Adham, wahai fulan, ketahuilah, alaysa, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan aku nikmat yang besar, iaitu lisanan zakira wa qalban syakira, lidah yang masih mampu berzikir kepada Allah dan hati yang masih mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak manusia yang kadang mempunyai kekayaan, mempunyai apa, tapi hati tak boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kita yang mempunyai kemewahan, mempunyai kesenangan, mempunyai waktu, mempunyai kesehatan, boleh jadi kita jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah merupakan nikmat, tujuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat-nikmat yang banyak agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu jalan untuk kita bersatu adalah dengan memperbanyakkan bersyukur kepada Allah. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menyatukan kita, baik daripada kalangan keluarga kita, teman-teman kita, jiran kita, umat Nabi Muhammad secara umumnya. Kata Allah, yang akan menyatukan adalah Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kau keluarkan segala harta nak menyatukan masyarakat ke, nak menyatukan manusia ke, nak menyatukan umat Nabi Muhammad ke, nak menyatukan keluarga ke, ma fil ardi jami'an, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma allafta baina qulub, kau tidak akan mampu menyatukan hati mereka, karena hati ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin Allah allafa bainahum, tetapi yang menyatukan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu baginda Rasulullah selalu ambil berat tentang keadaan hati. Bahkan salah satu doa yang sentiasa Nabi SAW ulang dengan menyebut, ya muqallibal qulubi wal absar, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, hari ini kita beriman,
Hari ini kita adalah seorang Muslim, besok kita tak tahu adakah kita masih beriman ataupun tidak. Yang itu yang ditakutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, sesaat saja boleh membolak hati kita, boleh terbalik, membuatkan hati kita tidak beriman lagi dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Thabbit, tetapkanlah hati kami ya Allah, ala dinika wa ala ta'atika, di dalam agamamu, di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Maka dengan itu, di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala juga Allah memberitahu untuk sentiasa bersatu di jalan Allah. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang jangan hanya kita banyak bercakap, jangan hanya kita banyak berbisik, tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada manfaat banyak bercakap, banyak berbisik kecuali apabila ada dorongan untuk bersatu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali tujuan untuk bersatu di jalan Allah, la khaira fi kathirin min najwahum. Tidak ada manfaat, tidak ada kebaikan di dalam banyak berbicara. Berbicara banyak-banyak ini tak ada manfaat. Apatah lagi berbicara di dalam keadaan diam, di dalam keadaan berbisikan sesama satu sama lain, percakapan-percakapan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, illa man amara bi sadaqah. Kecuali ucapan kita adalah mendorong manusia untuk mengeluarkan sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, atau ma'ruf, ataupun mendorong manusia untuk melakukan segala jenis kebaikan, atau islahin bainan nas, ataupun untuk memperbaiki hubungan manusia, ataupun untuk memperbaiki hubungan manusia. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yang melakukan hal itu kerana Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Kenapa Allah suruh kita memperbaiki hubungan sesama satu? Allah memberitahu innamal mu'minun, orang yang beriman adalah saudara. Fa aslihu, perbaikilah hubungan saudara sesama kamu, baina akhawaikum, sesama saudaramu, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan barulah kalian bertakwa kepada Allah agar engkau diberikan rahmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata baginda Rasulullah, ala ukhbirukum, mahukah kalian aku memberitahu bi afdali min darajatis siyam was salah, afdal daripada darajat orang-orang yang banyak berpuasa, daripada banyak salat dan juga sedekah, yakni yang sunnah. Qalu bala ya Rasulullah, na'am, benar, kami ingin untuk mengetahui ya Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, islah dzatul bain, memperbaiki hubungan satu sama lain di dalam keluarga, di dalam masyarakat, sesama orang Islam. Fa inna fasad dzatul bain hiya al-haliqah. Apabila kehancuran bermula daripada perpecahan, bermula daripada hati saling membenci, dengki dan sebagainya, maka disitulah kata baginda Rasulullah ini perumpama pencukur. Pencukur apa? La aqulu tahliq asy-sya'r, bukan pencukur yang akan mencukur rambut, tetapi pencukur yang akan mencukur walakin tahliqud din, yang akan mencukur agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan merosakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berpecah, apabila kita saling membenci, apabila kita saling mendengki dan sebagainya. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata salafus salih, bab min al-ilmi, tujuan kita mempelajari ilmu, kita menghadiri majlis ilmu, kita mendengar tausiah, kita duduk dengan para alim ulama dan sebagainya, adalah bab min al-ilmi. Kita menghafal apa yang kita pelajari ilmu. Yahfazuhu ar-rajul, seseorang itu hafal ilmu tersebut. Yahfazuhu ar-rajul yatlub bihi salah nafsihi, dengan tujuan untuk memperbaiki dirinya, wa salahan nas, dan memperbaiki keadaan masyarakat, memperbaiki kalangan orang-orang awam agar mereka bersatu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Afdal min ibadah haul kamil, lebih afdal daripada beribadah setahun penuh, lebih afdal daripada beribadah setahun penuh. Maka dengan itu disebutkan di dalam sebuah kisah Nabi SAW sendiri yang menceritakan tentang kisah ini. Kata baginda Rasulullah SAW, akan masuk di dalam masjid ini penghuni syurga. Dia adalah orang daripada kalangan ahli syurga. Masuk satu orang. Hari yang kedua Nabi SAW menyebutkan, ni akan masuk di dalam masjid ini adalah merupakan penghuni syurga. Dia tengok orang yang sama. Hari yang ketiga pun masuk,
adalah orang yang sama, kata Nabi SAW, yang akan masuk ini adalah penghuni syurga. Maka para sahabat zaman dahulu adalah merupakan orang-orang yang inginkan syurga Allah Subhanahu wa taala, bersegera nak tahu amalan apa dia buat ni. Sampai Nabi memberikan khabar gembira ahli syurga. Maka salah seorang sahabat keluar daripada masjid mengikuti orang tersebut dan memberikan alasan bahawa aku terpaksa dekat rumah aku ada problem lah, itulah ini dan sebagainya, boleh tak aku tumpang di rumah kau, duduk beberapa waktu, beberapa hari. Maka fulan tersebut berkata, baik, ahlan wa sahlan, tafadhal. Zaman dahulu orang suka menjamu, suka untuk menerima tetamu. Maka masuk. Selama 3 hari duduk di dalam rumah orang tersebut. Di dalam fiqh adalah merupakan salah satu kewajipan untuk kita menjamu tetamu paling kurang minimum 3 hari. Nah, lepas daripada 3 hari ini dah lebih kepada sunnah. Maka 3 hari dijamu oleh sahibul bait, tuan rumah ini. Dan tujuan orang ini, sahabat ini nak tengok ini ahli syurga, amalan apa dia buat. Diperhatikan selalu. Tengok amalan biasa saja. Nak kata ibadah banyak pun tak adalah sangat. Salat qabliyah, ba'diyah mungkin sedikit. Salat berjamaah, ada bacaan Quran banyak sangat ke? Tak ada juga, biasa-biasa saja. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Malam bangun qiyamul lail, tahajud, adalah bangun juga, tapi tak adalah banyak sangat. Ini biasa seperti mana orang biasa. Bagaimana Nabi Muhammad SAW boleh menyatakan ini daripada kalangan ahli syurga? Maka setelah 3 hari, maka dia berkata, wahai fulan, ketahuilah sebetulnya aku tak ada apa-apa problem pun kat rumah wala apa. Tetapi terus terang Nabi Muhammad SAW memberitahu engkau ini adalah merupakan ahli syurga. Amalan apa yang kau buat? Aku tengok biasa saja. Nah, perhatikan di sini wahai hadirin dan hadirat, salah satu amalan yang boleh jadi kita lupa, kita lalai terhadapnya. Kata beliau, apa yang kau nampak itulah yang aku buat. Tak ada berlebihan, tak ada tambah, tak ada apa, itulah yang aku lakukan. Kata beliau, mustahil kalau Nabi Muhammad dah memberi khabar gembira bahawa kau adalah ahli syurga, takkan tak ada benda lain kau buat. Maka kata beliau, kalaupun ada satu perkara, tidaklah aku tidur sebelum aku tidur kecuali hati aku telah memaafkan keseluruhan makhluk Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia kena maafkan. Aku tak simpan di hati aku kebencian kepada sesiapa, kedengkian kepada sesiapa. Aku maafkan semua. Aku anggap mereka semua adalah saudara mara aku sendiri. Orang Islam adalah saudara aku sendiri. Maka kata beliau, nah ini dia. Ini amalan dengan perkataan mungkin mudah, tetapi praktikal hati bukan mudah. Kita boleh jadi hatta orang mungkin di dalam perjalanan kereta, kenderaan, orang hon saja mungkin kita simpan kebencian sehari, semalam, 2 hari, 3 hari disebabkan orang tersebut. Keluarga kita yang mungkin menyampaikan sesuatu perkataan membuatkan kita nak maafkan bukan susah. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih ini adalah merupakan sesuatu perkara yang sangat penting sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam juga dalam sebuah hadis yang akan menyatukan manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuatkan manusia ini dapat mempunyai hati yang bersih apabila dia duduk dengan ulama yang benar. Kalau dia duduk dengan salah ulama, macam mana dia nak membersihkan dirinya? Macam mana dia nak mensucikan dirinya? Macam mana dia nak mengetahui jalan yang benar menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala? Apatah lagi kita berada di akhir zaman ini. Dan itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis bahawa innallaha la yaqbidul ilmi intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas. Allah tidak akan mencabut ilmu itu dicabut langsung daripada dada manusia. Akan tetapi walakin yaqbiduhu biqabdil ulama, matinya para ulama itu tanda ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dah ulama mati, apa yang terjadi? Fa idza lam yabqa alim, tak ada lagi dah ulama. Apa yang jadi? Masing-masing mengaku dirinya ulama. Masing-masing kata Nabi SAW, ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Ada orang-orang yang akan mengangkat, nah kau jadi orang alim je lah, nah kau ceramahlah sudah, kau sampaikanlah ilmu lah sudah. Entah dia boleh jadi subhanallah tak pernah berguru, boleh jadi dia banyak hanya baca di Google ke, mana tahu dia punya ilmu dia wala ada pernah berguru dengan sesiapa. Nah itu yang disampaikan kepada masyarakat dan sebagainya. Ittakhadhan nas ru'usan juhalan, tengok tak ada ulama, nah kau ceramah sajalah, kau buka kitab, kau mengajar sajalah. Fa'aftau bighairi ilm, maka dikeluarkan fatwa tanpa ilmu.
Orang tanya, nah ini bagaimana pendapat engkau? Apa bagi saya pendapat saya ini? Pendapat saya ini, maka kata Nabi SAW, fadallu wa adallu. Dia dah sesat dan dia akan menyesatkan lagi orang lain. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang dai ila Allah, sebagai seseorang yang ingin mengingatkan orang lain kepada Allah, ingin manusia dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar, ingin agar manusia bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, Imam Abdullah bin Al-Haddad berikan tips. Imam Abdullah bin Al-Haddad adalah seorang ulama besar berasal dari kota Hadramaut, dan beliau berkata bahawa sebagai seorang yang da'i ila Allah, seseorang yang memanggil manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama yang benar perlu dengan orang-orang awam memberikan peringatan terhadap 3 perkara. Barang siapa yang keluar daripada 3 topik utama ini, maka dia adalah fatan, dia adalah tukang fitnah. Dia adalah tukang fitnah. Yang pertama adalah, kata beliau, sentiasa ingatkan masyarakat, ingatkan manusia untuk agar sentiasa ingat nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada mereka, agar mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sentiasa ingatkan mereka mempunyai nikmat-nikmat yang besar. Karena kita ini manusia, kita cepat lupa. Afatul ilm an-nisyan. Penyakit kepada ilmu, kita ini manusia cepat lupa. Hari ini kita belajar, besok kita lupa. Tetapi afatul ni'am, penyakit kepada banyak nikmat pula adalah al-ilf, kata ulama. Hari ini kita dapat nikmat, besok kita dapat nikmat, lusa kita dapat nikmat, lama kelamaan kita dah jadi imun. Kita dah jadi tak ada lagi dah beza lagi dah. Dengan itu kalau kita lihat orang yang baru masuk Islam, mereka menghargai agama Islam. Mereka memulit, mereka rasa ya Allah, mengalir air mata karena mampu lidah mereka menyebut nama Allah. Tapi kita yang dah Islam dah lama ni, kita dah tak rasa dah nikmat-nikmat itu. Kita tak ada lagi dah nak mensyukuri kepada ya Allah, alhamdulillah Kau masih memberikan aku orang Muslim, orang mukmin. Kita mensyukuri ya Allah, alhamdulillah masih ada makan, masih ada minum. Jarang kita bersyukur bahawa nikmat Islam yang lebih besar daripada makan dan juga minum. Maka dengan itu kata ulama, kalau dah lama-lama nikmat diberikan oleh Allah, setiap hari makan ada, alhamdulillah, 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 setiap hari dapat nikmat, maka lama-lama terbiasa dah. Maka dia dah lama-lama dah tak bersyukur dah. Lama-lama akan boleh jadi start komplain pula, tak cukup itu, ini dan sebagainya. Boleh jadi dahulu dia tak punya apa-apa. Maka dengan itu disebutkan bahawa dalam sebuah kisah yang panjang, secara ringkasnya 3 orang disebut dalam hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahawa ada satu orang ini, dia ini mempunyai 3 orang yang mempunyai bala, ujian daripada Allah. Yang satu adalah matanya buta, yang kedua adalah dia mempunyai penyakit sopak, yang ketiga dia punya rambut tak boleh tumbuh, kepalanya botak. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah hantar malaikah untuk pergi tes satu persatu. Dulu ni tak punya apa-apa, kosong, miskin, fakir, fuqara, dengan penyakit yang ada ini, dengan musibah yang ada. Datang kepada seorang malaikat datang, dihantar oleh Allah. Engkau nak apa? Masing-masing memberitahu, aku nak ada rambut, aku nak ada kekayaan. Yang satu lagi kata, aku nak mata aku celik ni macam orang biasa, jadi aku boleh tengok apa yang ada. Aku nak yang seorang lagi, aku nak aku punya kulit ni bersih, biar cantik dan sebagainya. Tapi satu persatu, kau nak harta apa? Yang seorang dapat kambing, yang seorang dapat lembu, yang seorang dapat unta. Ini di dalam hadis yang sahih. Kata malaikat tersebut, baiklah, moga-moga Allah berkati. Berlalu beberapa waktu, masing-masing dah jadi kaya. Yang mata buta dah celik dengan kambing penuh wadi, kata Rasulullah SAW, lembah penuh dengan kambing semua dia punya, jadi orang kaya. Yang seorang lagi lembu penuh, dia punya lembu. Dan seorang lagi unta penuh, dah jadi orang kaya. Nah, Allah tes balik semula. Tes balik semula. Setiap satu orang didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang hampir serupa dengan penyakit dahulu dia hadapi, ujian yang dahulu dihadapi. Yang seorang datang kepalanya rambut tak ada. Yang seorang datang di dalam keadaan penyakit sopak. Wahai fulan, tolonglah aku. Aku ni datang daripada perjalanan jauh, aku ni miskin, tolonglah berikan aku sedikit harta. Kata, engkau dahulu sama macam aku. Engkau pun dulu tak ada rambut, sama macam aku, miskin sama macam aku. Allah dah berikanlah aku sedikit. Nah, dia lupa diri tadi.
Ini penting, kata ulama, sentiasa ingatkan orang kepada nikmat yang Allah berikan. Kata dia apa dalam hadis yang sahih? Kata dia apa? Mana ada dia berkata, ini aku telah mewarisi kekayaan daripada ayah, daripada keturunan aku, daripada ayah, daripada moyang aku. Aku dah memang orang kaya pun. Mana ada pernah ada penyakit, wala pernah ada apa. Subhanallah, lupa diri. Taib, kata malaikat tersebut, kalau memang begitu, kalau apa yang kau kata ini adalah tidak benar, moga-moga Allah kembalikan engkau kepada asalnya. Pergi kepada orang yang kedua, iaitu orang yang tadi penyakit sopak. Dahulu engkau sama seperti aku, penyakit sopak dan sebagainya, miskin, fakir, tolonglah berikan aku sedikit. Sama jawapannya seperti orang yang pertama. Aku mewarisi ini kekayaan daripada orang yang, daripada keturunan dan memang orang kaya dan sebagainya. Pergi jauh-jauh, jangan kacau aku. Pergi kepada orang yang ketiga. Orang ketiga ni yang lulus tes, orang yang buta asalnya. Wahai fulan, didatangkan oleh Allah sama macam dia dahulu buta. Wahai fulan, tolonglah berikanlah aku sedikit. Maka kata dia, wahai fulan, kau nak ambil apa yang mana, kau ambillah. Kata, dahulu aku betul sama seperti engkau. Alhamdulillah Allah berikan kepada aku, maka ambillah berapa banyak kau nak ambil. Rupanya manusia yang dihantar oleh Allah ini adalah malaikat. Kata dia, wahai fulan, ketahuilah aku ni sebetulnya malaikat, diutuskan oleh Allah Subhanahu. Tes satu persatu kalian. Kedua-dua temanmu tadi dah tak lulus. Masing-masing dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, kepada keadaan asal. Habis mati semua daripada binatang dia, sehingga dia pun kembali balik. Yang seorang lagi habis rambut dah tak ada lidah, yang seorang lagi kembali penyakit sopak, kecuali yang buta tadi. Kata dia, karena engkau mampu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka moga-moga Allah berkati rezeki yang Allah berikan kepadamu. Dengan itu, hadirin dan hadirat, mengingatkan manusia akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan penting sesama masyarakat. Yang kedua, kata Imam Abdullah bin Haddad, berkaitan dengan ilmu yang perlu disampaikan, perlu menjurus kepada mengingatkan manusia agar menjauhkan diri daripada maksiat, daripada dosa. Karena maksiat dan dosa ini sebab turunnya musibah dan bala. Zaman sekarang ni banyak orang-orang melakukan dosa dan berkata, kubur aku, syurga aku, neraka aku, bukan engkau yang punya pasal. Aku masuk ke dalam neraka, apa yang kena mengena dengan engkau, dan sebagainya. Itu bukan alasan. Karena bila mana dia melakukan dosa, musibah kena, orang soleh tak soleh dua-dua kena juga. Disebabkan kawasan yang dia bersama, di situ turunnya musibah, masing-masing kena, banjir kena dan sebagainya, disebabkan dosa yang dia lakukan. Maka dengan itu perlu kita ingatkan dan perlu kita mengambil berat, mengambil tindakan kepada orang-orang yang melakukan dosa. Dan yang ketiga adalah menyuruh manusia agar melakukan ketaatan, mendorong manusia untuk melakukan ketaatan. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, menganjurkan ataupun mendorong manusia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, apabila kita sentiasa ingatkan manusia kepada tiga hal ini, di dalam keadaan kita mengikuti jejak langkah Rasulullah, duduk dengan ulama yang benar, maka akan adalah di dalam hati kita sifat saling mencintai kerana Allah, saling menyayangi kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup dengan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang betapa mulianya hati yang saling mencintai kerana Allah. Kita ini adalah salah satu ibadah yang sangat mulia apabila kita mampu sayang orang lain kerana Allah. Suami sayang istri kerana Allah, istri sayang suami kerana Allah, sayang sesama jiran, sayang sesama keluarga. Kasih sayang ini adalah merupakan ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadis, manusia akan mula merasakan kemanisan beriman bila mana dia saling menyayangi kerana Allah. Manusia akan dikurniakan oleh Allah cinta Allah, wajabat mahabbati. Allah akan cinta seseorang itu apabila apa? Apabila dia mutajalisi, dia saling duduk kerana Allah, dia saling menziarahi kerana Allah Subhanahu, dia saling bergotong royong, saling menolong kerana Allah Subhanahu wa taala, dia saling mencintai, saling sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang ini akan dicintai oleh Allah. Maka dengan itu disebutkan dalam sebuah hadis, anna rajulan zara akhan, seseorang jauh perjalanannya, berjalan nak pergi mana? Nak pergi kepada ziarah temannya. Ziarah temannya. Kata baginda Rasulullah SAW, fi qaryatin ukhra, jauh, kampung yang lain berbeza, perjalanan jauh. Fa arsalallahu lahu ala madrajatin malakan, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat, seorang malaikat yang berbentuk seperti manusia datang di depan.
dan bertanya, wahai fulan, engkau nak pergi mana ni? Jauh-jauh perjalanan, penat, letih. Nak buat apa? Nak pergi mana? Maka kata dia kepada orang tersebut, wahai fulan, aku nak pergi ziarah kepada saudara aku, teman aku, kawan baik aku ni. Untuk apa? Ditanya oleh malaikat, engkau nak untuk apa engkau nak pergi? Kata beliau, adakah engkau pergi, engkau cinta kepada dia, engkau sayang kepada dia, engkau berteman dengan dia karena maslahat tertentu ke? Kenapa? Maka kata dia, tidak, tetapi aku ni cinta dia karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena dahulu dia pernah tolong engkau ke, bukan dahulu dia pernah memberikan sesuatu kepada engkau ke, tidak, tetapi aku hanya nak menziarahinya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, zaman sekarang ni kita berteman kalau ada maslahat, kalau ada keuntungan baru kita berteman. Tetapi siapa yang berteman karena Allah Subhanahu Wa Taala? Ganjaran sangat besar diberikan Allah apabila kita lakukan hanya pure kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata malaikat tersebut, adakah kau ada nikmat apa-apa ke diberikan? Tidak, kecuali aku ni cinta dan sayang dia kerana Allah. Maka kata malaikat tersebut, ketahuilah, aku adalah malaikat dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan khabar gembira kepadamu bahawa ahabbakallah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepadamu seperti mana cintamu terhadap saudaramu. Sebesar mana cintamu terhadap saudaramu, semakin besarlah pula cintamu, cinta Allah Subhanahu Wa Taala terhadap. Bayangkan, cinta kita kepada Allah, Allah akan cinta kita bergantung kepada cinta kita kepada orang lain. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlunya hati kita ini mempunyai kasih sayang, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, cinta kepada kebaikan. Moga-moga kita disatukan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita angkat tangan dan berdoa kepada Allah, meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sihat wal afiat. Moga-moga Allah berkati kita pada bulan yang penuh dengan barakah ini, bulan Syaban. Ini sampaikan kita pada bulan Ramadan, digunakan kita taufik dan hidayah untuk dapat kita memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kita taufik dan hidayah untuk dapat membangun pada malam-malam untuk bersama-sama melakukan salat tarawih sehingga kita ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk daripada orang-orang yang qiyam pada bulan Ramadan, sehingga orang-orang yang qiyam dan siyam akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa mereka. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita golongan tersebut ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'zuma wa la taj'al ahada minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وعنهم عليه وفقنا لكل خير وعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا توبة نصوحا تزكينا بها جسما وقلبا وعقلا وروحا واهدنا إلى طريق الحق إلى طريق الصواب إلى طريق الرشاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa kami dan kedua ibu kami ya Allah, dosa hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa memperbanyakkan berzikir, menyebut nama-Mu ya Allah, sentiasa ingat kepadamu ya Allah. Engkaulah Tuhan kami ya Allah, Engkau yang memberikan kehidupan kepada kami ya Allah, Engkau yang menghidupkan kami dan Engkaulah juga yang mematikan kami ya Allah. Hidupkanlah kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah, matikanlah kami di dalam keadaan husnul khatimah ya arhamar rahimin. Kurniakanlah kepada kami sehat wal afiat ya Allah, berkatilah rezeki kami ya Allah, berkatilah ilmu kami ya Allah, berkatilah amalan kami ya arhamar rahimin. Jadikanlah kami ya Allah orang manusia yang saling mencintai satu sama lain, kasih sayang satu sama lain ya Allah. Jauhkan hati kami daripada kebencian, jauhkan hati kami daripada kedengkian, jauhkan hati kami daripada kesombongan, jauhkan hati kami daripada sifat ujub, sifat riya, sifat cinta dunia dan cinta pangkat kedudukan dan sebagainya. Jadikanlah hati kami hati yang sentiasa bersatu di jalan Allah, hati yang mencintai Allah, hati yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang merindui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kurniakanlah kepada kami taubatan nasuha ya Allah, taubat daripada segala dosa kami ya Allah.
dosa yang kami sedar maupun dosa yang kami tidak sedar ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rahman. Ampunilah dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin. Kurniakanlah hati kami ya Allah, hati yang dapat merasai cinta suci kepadamu ya Allah, cinta suci kepada baginda Rasulullah SAW. Jadikanlah hati kami hati yang sentiasa sangka baik kepadamu ya Allah, dan sangka baik kepada hamba-hambamu ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Moga-moga Allah berkati masjid ini insyaallah, urusinya insyaallah, kepada para JK-nya, kepada para imam, kepada para muslimin muslimat, mukminin mukminat. Moga-moga ibadah kita menjadi sebab tertolaknya segala musibah dan bala zahiran wa batinan ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asrar al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.